Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua uh, yang hadir pada hari ini. Sekejap. Okey, sebelum kita meneruskan perkongsian bacaan kita, sama-sama untuk kita membaca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ibu bapa kita yang masih hidup, yang dah meninggal dunia, dan semua kaum muslimin dan muslimat, dan terutamanya kepada penulis buku yang menjadi rujukan saya untuk setiap kali siri ayat hukum yang baru saja meninggal dunia. Jadi kita sedekahkan kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada hari ini kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan memahaminya. Dan memahaminya bukanlah sekadar memahami seperti kita membaca tafsir Al-Quran, tetapi kita nak lebih mentadabbur. Dan ayat ini sebenarnya berkaitan dengan ayat hukum, dan kali ini ia berkaitan dengan puasa, yang mana saya memilih disebabkan tak lama lagi, dalam 2-3 hari lagi, Ahad depan, kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita sentiasa melihat ataupun mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Mungkin kita selalu mendengar, tetapi mungkin kita tidak dapat pada hari ini untuk melihat satu persatu perkataan yang ada di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Dan mungkin kebanyakannya kita tak tahu sebab apa. Kita semua mungkin kebanyakan kita mungkin tidak mengetahui bahawa kewajipan berpuasa ini sebenarnya ia disyariatkan secara berperingkat. Okay, dan benda itu tidak dijelaskan dengan begitu mendalam, kerana terdapat yang menariknya terdapat perbezaan. Dan di dalam ayat yang saya akan baca sebentar lagi ada perbezaan dari segi penafsiran dan pemahaman ayat. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, boleh kita sama-sama buka surah Al-Baqarah ayat 183 dan 84. Auzubillahi samii'al 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan mafhumnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, iaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir dan tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang tidak
berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang orang miskin, makan seorang orang miskin. Tetapi barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Okey. Ini adalah tafsiran yang mana kita boleh faham secara surface lah. Dan ayat yang saya bacakan ini sebenarnya ia merupakan ayat yang diturunkan pada peringkat pertama, di mana orang Islam diwajibkan berpuasa. Tetapi adakah mereka diwajibkan puasa secara mutlak? Okay, mungkin kita tidak tahu bahawa ada hukum nasakh dan mansukh dalam ayat-ayat puasa. Okay, jadi ayat yang saya bacakan tadi ini adalah ayat yang diturunkan pada peringkat pertama dalam pensyariatan puasa. Okay, dan kita nak tengok apa sebenarnya perbezaan ataupun terlepas pandang yang telah oleh para ulama, okay, dalam mentafsirkan ayat ini. Kerana terjemahan yang saya bacakan tadi pun secara jelas menunjukkan ada terjemahan ataupun pentafsiran yang tidak tally dengan perkataan yang disebut dengan apa yang diterjemahkan. Kita akan pergi kepada poin tersebut. Kita akan pergi kepada ayat 6. Okey, ini adalah ayat yang seterusnya selepas 183 dan 84, di mana ayat ini adalah ayat yang diturunkan selepas di mana ayat yang pertama itu dimansuhkan. Maka ayat inilah sebenarnya telah mensyariatkan, mewajibkan seluruh kaum muslimin secara untuk berpuasa di bulan Ramadan. Okey, jadi maknanya pensyariatan puasa ini sebenarnya diturunkan secara berperingkat. Peringkat pertama dan peringkat kedua. Jadi kita nak mendalami dahulu yang peringkat pertama, maka kita akan faham pada peringkat yang kedua. Okey, kita mulakan dengan potongan ayat yang pertama. Okay. Kita mungkin sama dengan ayat ini, tapi kita nak memahami dan mentadabbur ayat ini agar kita lebih mungkin pada tahun ini kita dapat makan. Aku dah beli gitu. Kalau aku tahu pakai buat unyuk. Mohon maaf Puan Hamizah, mute kan? Sorry. Wajib pun nak kawat selamat. Mohon Puan Hamizah untuk mute kan suara. Puan Hamizah. Aduh. Betul sana abang kau belikan je sana banyak adik kau belikan ni. Okey. Habis adik bawa ke bekal tak? Maaf Puan Hamizah. Oh, hash brown. Kau kata nak ambil gambar hash brown tu cak apa? Okey. Baik. Okey, ini adalah potongan ayat yang pertama. Next ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Okey, ayat ini sebenarnya Allah sedang berbicara dengan orang mukmin. Okey, di mana Allah MC Mac beritahu bahawa puasa itu telah diwajibkan ke atas kamu semua. Putih. Dan puasa itu adalah merupakan, semua maklum bahawa puasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan kenapa kalau kita perhatikan di sini Allah menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Perkataan kutiba ini kalau secara literally bermaksud ditulis. Okay, tetapi di sini di dalam Al-Quran diterjemah sebagai diwajibkan. Baik. Jadi maknanya ibadah puasa ini merupakan ibadah yang menjadi satu ibadah yang dikongsi dengan orang-orang terdahulu. Jadi apa tujuan? Setiap apa yang Tuhan sebut, Tuhan menyebut, okey, telah diwajibkan puasa ke atas kamu seperti mana orang-orang dulu. Okey, tujuannya adalah untuk taghrib fis siyam, iaitu bermaksud untuk nak memberi semangat kepada kita. Contohlah anak kita ni kan, anak kita baru nak masuk sekolah kan. Jadi
kita nak bagi semangat kat dia. Ni kawan-kawan apa, abang kamu pun sekolah juga dulu. Jadi tujuan bila Allah memberi satu pensyariatan, Allah kebanyakannya memberi satu taghrib. Kita nak menyucuk, suntikan apa, nak menyuntik kata rasa kita tak rasa macam semangat, dan nak menyuntik untuk kita beribadah dengan bersungguh-sungguh agar kita tak kalah di tengah jalan. Okey, itu adalah potongan ayat yang pertama. Okey, dan ulama berbeza pendapat tentang cara orang dahulu berpuasa. Okey, kerana apa? Tidak disebut secara zahir, okey, tidak disebut secara jelas tentang bilangan orang-orang dulu berpuasa, dan pada bulan apa juga tidak disebut. Jadi ayat ini disebut secara umum kerana tidak ada nas dan hadis daripada Rasulullah SAW. Tetapi kenapa Allah menggunakan perkataan kama, seperti? Jadi apa sebenarnya yang nak di-highlightkan di sini adalah persamaan dari segi apa, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil wajah syabah, iaitu kesamaan atau persamaan di antara kita dan juga orang-orang terdahulu, iaitu al-imsaku 'anil mufattirat, iaitu kita nak menahan diri daripada makan. Itu adalah persamaan kita dengan orang. Itu saja, tanpa menjelaskan bilangan hari orang dulu puasa macam mana, pada bulan apa, tidak diketahui. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi perbezaan. Mungkin kita selalu melihat perkataan ini atau menyebutnya, perkataan as-saum dengan as-siyam. Kan? Kita selalu menyebut perkataan, contohnya kita esoknya nak puasa, kita malam ni kita niat puasa lah. Nawaitu sauma ghadin. Sauma iaitu aku berpuasa. Okay. Tetapi di dalam Al-Quran dia menyebut siyam, tidak menyebut saum. Dalam Al-Quran ada menyebut saum, tetapi bukanlah sama seperti mana kita faham, iaitu bermaksud menahan diri daripada makan dan minum. Okey, kedua-duanya daripada perkataan soma, bermaksud menahan diri daripada sesuatu. Tuhan menggunakan as-siyam bermaksud, okey, dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah khusus menahan diri daripada makan dan minum. Manakala perkataan as-saum di dalam Al-Quran yang digunakan oleh Allah Ta'ala adalah bermaksud menahan diri daripada berkata-kata. Itu dia, Allah melarang Maryam, okay, kerana Allah nak memberi satu mukjizat, okay, pada Maryam, okay, di mana Maryam alaihissalam dia akan melahirkan, dia akan mengandung dan melahirkan seorang nabi. Jadi Allah menyuruhnya untuk menahan diri daripada berkata-kata. Allah menggunakan perkataan as-saum. Jadi sebenarnya lafaz niat kita tu, kita sebenarnya menahan diri daripada berkata saja. Nawaitu sauma ghadin, kan? Aku berpuasa esok. Puasa di situ mungkinlah maksud menahan diri daripada berkata-kata. Tapi kita makan juga. Itu sebab ramai yang tak berkata jahat tapi tak berpuasa. Okay, tapi sebenarnya bila kita sebagai orang, kata-kata manusia menggunakan saum itu merujuk kepada maksud menahan diri daripada makan, menahan diri daripada berkata-kata yang tak elok dan sebagainya. Okey, dan perkataan siyam itu dia datang dalam bentuk yang mubalaghah, yang exaggerate, sirah mubalaghah. Sirah yang maksudnya membuat maksud yang lebih luas, maksud yang lebih luas, lebih umum. Jadi ini membuat, sebab sirah ataupun pattern perkataan as-siyam itu dia membawa maksud satu mujahadah, okey, dan juga musyarakah. Maksud mujahadah, kita kena bersungguh-sungguh melakukan ibadah tersebut, dan musyarakah bermaksud ada partisipan, maksud ada pelibatan orang yang lain, ramai yang terlibat dalam ibadah tersebut. Itu beza as-saum dan juga as-siyam. Okey, itu dari segi bahasalah. Okey, kemudian potongan ayat yang seterusnya Allah menyebut la'allakum tattaqun. Okey, ayat ini sebenarnya nak menceritakan tentang hikmah kita berpuasa. Okay? Allah tahu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Jadi Allah tahu siapa yang berpuasa dengan cara yang betul, siapa yang puasa yang yuk, kan? Siapa yang puasa tetapi mulutnya
tak jaga, matanya tak jaga. Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana. Jadi Allah menyebut di sini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi hikmah berpuasa adalah untuk menjadi kita seorang yang bertakwa. Okay? Bertakwa tetapi ada syarat, iaitu kita berpuasa dengan cara yang betul. Okey, perkataan la'alla membawa dua maksud. Okey, ada dua pengertian yang berbeza. Kalau kita manusia menggunakan, kalau macam orang Arab, okey, macam saya bercakap Arab menggunakan perkataan la'alla, okey, dia membawa maksud taraji wal ihtimal. Maksudnya apa? La'allaka tanjah. Okey. Kita cakap macam tu, okey. Kawan kita nak exam esok, kita cakap kat dia, la'allaka tanjah. Mudah-mudahan engkau berjaya. Okey. Adakah dia akan benar-benar berjaya? Tidak. Tidak tentu. Belum tentu lagi. Sebab la'alla di situ membawa maksud tarajum, harap. Kita harap dia berjaya. Dan possibility untuk gagal itu pun ada. Itu maksud la'alla di sisi kata-kata manusia. Tetapi la'alla di dalam Al-Quran berbeza dengan maksud la'alla di dalam Al-Quran. Nampak Allah nak membezakan antara kalam dia dengan kalam manusia. Di mana kalam, bila Allah menyebut la'alla, benda itu adalah sesuatu yang jazam, yang mutlak, yang pasti akan berlaku. Tidak ada possibility. Yang mana benda itu akan, bila Tuhan kata kamu akan bertakwa, bertakwalah. Jika kamu benar-benar melakukan ibadah ini dengan cara yang betul. Dan akhirnya akan mencapai ketakwaan dalam hidup kamu. Itu beza la'alla. Okay, at least kita belajar beberapa perkataan Arab hari inilah. Okay. Dan maknanya dari segi hukum dan juga dalal atau petunjuk daripada ungkapan ini, dia menunjukkan bahawa keharusan menjelaskan setiap hikmah, setiap kelebihan, okey, setiap orang kata apa, sebab bagi segala hukum hakam dan pensyariatan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Okey. Contoh yang lain seperti Allah menyuruh kita contohnya macam meninggalkan arah, kan? Allah akan sebut hikmah di sebab itu. Sebab kenapa Allah menyuruh kita meninggalkan arah. Okey. Maksud tu adalah hikmah dan juga sebab itu disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Sekiranya disebut, kita berpegang dengan apa yang telah disebut. Tetapi kadang-kadang Allah tidak menyebut hikmah di sebalik setiap hukum hakam di dalam Al-Quran. Maka kita haruslah berfikir, okay, menggunakan akal kita, mencari apakah hikmah di sebalik hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini adalah petunjuk yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Okey, seterusnya Allah menyebut ayyaman ma'dudat. Okey. Bila Allah kata, okey, kamu orang dulu berpuasa, okey, kamu diwajibkan berpuasa seperti orang-orang dulu. Moga kamu bertakwa. Okey. Jika kamu berpuasa dengan cara yang betul, dan ayyaman ma'dudat, dan puasa itu adalah pada sebilangan hari. Apa maksud dia? Okey, maksud di sini adalah ini juga merupakan satu tagrib. Bila Tuhan sebut ayyaman ma'dudat, bilangan hari yang boleh dikira, ia adalah satu tagrib, itu memberi galakan dan dorongan. Contohnya macam ni, hampirlah kan, apa? Contohnya pergilah sekolah kan, kawan-kawan kamu pun ada sekolah juga, kawan-kawan kamu pun pergi sekolah juga. Maksudnya kita cuba nak memujuk, Tuhan nak bagi tahu, okey, Tuhan dah wajibkan suatu perkara, kemudian Tuhan bagi tahu, alah tak lama pun, sikit saja, 2-3 hari saja, boleh bilang dengan jari. Okey, kita cuba fikir, dalam satu tahun ada 12 bulan. Kita disyariatkan berpuasa 1 bulan. Sikit ke banyak? Sudah tentu sedikit. Itu maksud Allah menyebut ayyaman ma'dudat. Okey? Itu sebenarnya adalah nak bagi galakkan, dorongan dan pujukan. Bila Allah mewajibkan sesuatu, Allah macam nak tagrib. Itu banyak terdapat di dalam Al-Quran.
Okay, tak lama pun, sekejap sahaja. Kita pun selalu macam tu. So, anak pergilah sekolah sekejap, 1 jam dia pergi mengaji dengan ustazah tu, okay, dengan kat sekolah tu, macam tu. Okay. Tetapi ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam ayat ini, di mana ulama mereka mentafsirkan bahawa ia merujuk adakah ia merujuk kepada puasa sunat, iaitu puasa sebelum Ramadan. Jadi soalannya, adakah benar ayat ini merujuk kepada puasa sunat, dan adakah kaum dahulu juga diwajibkan puasa sebelum bulan Ramadan? Okey, jawapannya tidak. Ayat ini bukanlah menceritakan tentang solat sunat. Betul, benar. Orang dahulu mereka menunaikan puasa sunat. Mereka melakukan puasa sunat, iaitu semasa mereka di Mekah. Okay? Tetapi ayat ini sebenarnya dia menceritakan al-siyam al-wajib, iaitu puasa yang wajib, iaitu puasa bulan Ramadan. Jadi pendapat yang rajih mengatakan bahawa orang Islam sebelum ini, kaum muslimin sebelum ini tidak diwajibkan berpuasa sebelum Ramadan. Okey. Kerana apa? Tidak ada hadis pun yang marfu', yang sahih kan daripada Rasul yang mana mewajibkan para sahabat puasa dulu sebelum Ramadan. Okey, sebab saya beritahu tadi bahawa tidak dijelaskan bila berapa lama dia orang berpuasa, iaitu orang-orang terdahulu berpuasa. Okay? Tuhan hanya menyebut orang kamu diwajibkan puasa seperti mana orang dahulu berpuasa. Jadi ini menunjukkan bahawa puasa pertama yang wajib ke atas mereka adalah puasa Ramadan. Fa awwalu siyamin wajaba alaihim huwa siyamur Ramadan. Okay, itu puasa pertama yang diwajibkan ke atas mereka adalah puasa Ramadan. Jadi ayat ini nak merujukkan kepada puasa yang wajib di bulan Ramadan. Okey, seterusnya kita tengok potongan ayat yang seterusnya. Faman kana maridan, faman kana minkum faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kita faham bahawa siapa yang di antara di kalangan kamu sakit ataupun musafir, maka dia kena menggantikannya pada hari-hari yang lain. Okay, jadi ini kita namakan sebagai rukhsah. Okay, rukhsah kepada orang yang sakit dan orang musafir. Jadi ayat ini sebenarnya penggunaan man. Okay, siapa sakit maka dia makanlah. Betul tak? Kalau kita kalau kita punya ungkapan kita, kalau kamu tak mahu pergi, janganlah pergi. Okey, ayat begitu juga dengan ayat ini. Jika kamu sakit ataupun pergi musafir, maka makanlah. Itu sebenarnya. Jadi ayat yang di bawah tu, faman kana maridan aw ala safarin fa aftara fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Itu maksud ayatnya. Okey, bahasa Arab ni bila dia memotong benda itu, maksudnya benda itu bukan satu yang penting untuk difokuskan, untuk ditadaburkan, tetapi ayat yang tertera, yang zahir di hadapan kita. Jadi Tuhan katakan sini, sakit, musafir, bayar pada hari yang lain. Okey? Baik. Okey, kat sini kita nak tengok perkataan okey, orang sakit. Tuhan menyebut di sini adalah perkataan yang pertama, iaitu orang sakit. Jadi orang sakit ini diharuskan untuk berbuka dan ganti selepas dia sihat. Dan jika tidak mampu, maka dia mestilah mengeluarkan fidyah. Okey, kemudian
perkataan maridun. Okey, Tuhan sebut dalam bentuk yang general. Okey, dalam bahasa Arab, kalau kita baca Quran, kita tengok ada huruf yang ada alif lam, ada yang tidak alif lam. Bila perkataan itu tidak alif lam, maka ia adalah merujuk kepada umum. Jadi dipanggil sebagai nakirah. Jadi maksudnya apa juga sakit. Okey, sakit yang memberi kesan kepada puasa. Sakit yang sekiranya kalau kita puasa akan menyebabkan kita lebih teruk, mungkin lebih susah, lambat sembuh. Okay, tetapi jika sebaliknya, maknanya puasa itu, maksudnya kalau bukanlah satu puasa, maksud sebaliknya sini adalah jika sakit yang biasa, yang tidak memberi kesan kepada puasa, maka tak pula kita nak berbuka. Itu maksudnya. Jadi maksud maridun ini adalah untuk orang yang benar-benar sakit. Kita ada sakit jari, sakit mulut, sakit telinga, kan? Nak berbuka, kan? Jadi kita sakit perut sikit, kan? Sebab ada angin, terus nak berbuka puasa. Jadi ia lebih kepada penyakit yang berat lah. Tetapi kadang-kadang berpuasa ini juga kadang-kadang dia merawat pada suatu penyakit. Jadi dia kena berpuasa. Jadi apa pun dia kena merujuk kepada doktor. Okey, contohnya orang mengandung. Orang mengandung, kan? Sebab kita ada dengar juga perbezaan pendapat. Orang mengandung ini dia tak boleh puasa, kan? Sebab nanti dapat mengganggu fetus dia, anak dalam kandungannya itu, kan? Takut tak cukup zat ke apa. Ada juga yang kata kita boleh puasa. Jadi apa pun pendapat di situ, kita mestilah merujuk kepada doktor. Doktor yang macam mana kita kena melihat? Doktor yang beriman dan bertakwa. Okay? Mereka dapat memberi nasihat. Okay? Dapat memberi nasihat yang terbaik, okay? Untuk wanita-wanita di luar sana yang mengandung. Okay? Kalau doktor kata awak wajib tinggalkan puasa, maka wajiblah. Jangan sayanglah tak puasa. Tak boleh. Okay? Sebab doktor telah describe awak, diagnose yang awak kena berbuka. Kalau tidak, kandungan awak mungkin ditimpa komplikasi dan sebagainya. Okey, jadi apapun rujuk kepada doktor sama ada nak berpuasa ataupun nak berbuka ataupun sebaliknya. Okey, kemudian ayat yang seterusnya iaitu au ala safarin. Allah menunjukkan menyebut di sini ala safarin. Okey, itu apa? Orang yang bermusafir, mereka dibenarkan untuk berbuka dan ganti selepas pulang. Okey. Jadi ayat ini sebenarnya kita tidak boleh secara mudah menterjemahkan kalau musafir bolehlah buka puasa. Tidak. Cuba kita perhatikan ungkapan ala safarin. Perkataan ala ini sekiranya kita ada konteks yang tertentu yang mana yang membawa maksud terpaksa melakukan terpaksa musafir, iaitu benar-benar perlu bermusafir. Tuhan tak sebut au man yuridu safar. Maksudnya apa? La yajuzu liman yuridu safar an yuftir. Tuhan tak kata okey, siapa yang mahu musafir dia boleh berbuka. Tuhan tak guna perkataan yuridu. Mahu bermusafir. Kita aku nak bermusafir lah, nak pergi negeri daripada Johor nak pergi ke Selangor contohnya, kan. Okay, kita mahu. Tidak ada keperluan ataupun saja-saja kita nak bermusafir. Okay. Tetapi Tuhan menggunakan perkataan ala. Okay. Dia memang satu memang ungkapan yang benar-benar dimaksudkan. Okay. Innahu maqsudun. Jadi siapa yang benar-benar perlu bermusafir maka diharuskan. Jadi kalau kita saja-saja nak pergi travel ke, tak payahlah, kan. Dan sekiranya kita mampu untuk berpuasa, teruskanlah, itu lebih baik. Okey. Dan ada perbezaan pendapatlah tentang jarak perjalanan. Okey, bila kita boleh berbuka. Okey. Pendapat yang rajih, maksud perkataan rajih ini adalah perkataan yang pendapat yang mempunyai dalil yang kuat. Okay, iaitu jarak itu berdasarkan solat qasar yang dibenarkan. Kalau kita
kena buat solat qasar, maksudnya kita boleh berbuka puasa. Kemudian ganti selepas itu. Okay, dalam hadis menyebut 24 jarak perjalanan itu adalah 24 farsakh. Itu bersamaan dengan bersamaan dengan 80 km dan ke atas. Dan kita pegang juga 90 km ke atas. So kita perlu yakin mana satu kita boleh ambil, mana satu 80 ke atas ataupun dan seterusnya lah. Okey. Jadi soalannya mana satu lebih baik bagi seorang yang bermusafir? Is Allah memberi pilihan kepada orang musafir. Kalau awak puasa, alhamdulillah awak dapat pahala. Okey, ini untuk orang yang terpaksa musafir lah. Kalau sebab apa? Dia berdasarkan keadaan dan situasi lah, kan? Sekiranya dia ada hadis yang mana menceritakan Nabi bermusafir, kan? Yang mana ada di kalangan sahabat yang ada yang berteduh. Kenapa Nabi tanya? Dia berpuasa. Nabi kata, "Mari sini kita makan." Okey, Nabi pun berbuka di kala bermusafir disebabkan cuaca yang panas. Okay. Kemudian dan memilih berbuka itu adalah rukhsah baginya lah, tak salah pun. Dan kita tengok macam mana muamalah, okay, pergaulan di antara para sahabat, kan, yang benar-benar pergi musafir lah. Ada di kalangan mereka yang berbuka, ada di kalangan mereka yang berpuasa. Yang berpuasa tak mengata pun yang berbuka, yang berbuka tak mengata pun, tak mengaib pun yang berpuasa. Tak mereka faham. In syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir, Nabi kata. Kalau kamu nak puasa, kalau kamu puasa, puasalah. Kalau kamu nak berbukalah. Okey, jadi itulah rukhsah yang Tuhan bagi. Tetapi syarat orang yang ala safarin, bukanlah yuridus safar. Berbeza di situ. Okey, kita jelaskan itu insya-Allah. Okey, perkataan minkum dalam ayat ini, faman kana minkum. Kenapa Allah menggunakan perkataan minkum? Kita tahu bahawa puasa ini bukan sahaja orang Islam. Okey, malah juga orang bukan Islam. Mereka juga mengamalkan ibadah puasa. Tetapi kenapa Allah menggunakan perkataan minkum? Kerana Allah nak mengkhususkan antum, kamu itu adalah di kalangan orang puasa saja. Jadi orang Islam kita ini dituntut, okay, untuk menunaikan perkara-perkara furu' dan juga perkara-perkara yang usul. Tetapi adakah orang bukan Islam diseru untuk membuat perkara furu' dan usul terlebih dahulu? Tidak, mereka diseru untuk beriman dahulu. Itu bezanya. Okay, itu maksud minkum. Tuhan boleh sebut faman kanakum ataupun faman yakni minkum ke, ataupun di kalangan ataupun kalau kamu semua ni sakit, Tuhan tak cakap. Kalau Tuhan menggunakan perkataan minkum, okay, kerana khusus untuk orang Islam. Jadi orang yang bukan Islam ini mereka sebenarnya dituntut dahulu untuk masuk Islam, beriman, beramal, maka selepas itulah mereka akan ditaklifkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Okey, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu mereka kena ganti pada hari-hari yang lain. Ini ada menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahawa kewajipan kita qada puasa. Jadi inilah dalil yang mana kita tak puasa, kita kena wajib qada puasa, ganti puasa kerana keuzuran kita. Okey. Perkataan ukhar ataupun perkataan iddah. Okey, dan mengganti ini bukanlah secara habis, kan? Habis Ramadan terus kita puasa berturut-turut pula, kan? Tuhan tak sebut secara begitulah, okey? Tapi kita digalakkan untuk menyegerakan qada puasa agar kita dapat menggantikan semua puasa yang kita tak habis di bulan Ramadan. Kalau kita tak sempat habis macam mana? Kita yang bersalahlah. Kita akan dihukum. Wallahu a'lam. Okay? Sebab kita tak segera, kita tak bersungguh, kita tidak beriman bersungguh-sungguh dengan kalamullah. Okay? Jadi perkataan iddah dan juga ukhar ni adalah dalam bentuk nakirah, itu umum,
maksudnya anytime. Jadi janganlah janganlah sebulan lagi nak puasa Ramadan, all out 20 hari non-stop. Kau period ke tak period ke puasa, janganlah. Kan, orang perempuan kena hati-hati. Dia ada waktu dia kena berehat. Jadi kita kena pandai menyusun jadual untuk menghabiskan segala puasa-puasa kita. Begitu juga orang yang sebelum ni kan, yang masih belum faham tentang Islam, dia cuba sedaya upaya untuk qada dan juga bayar fidyah. Okey, ini ayat yang mana penting untuk kita faham. Okey. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Okey, apa yang menarik perhatian saya, ayat ini kalau kita tengok secara zahir, maksudnya apa? Dan ke atas orang-orang yang mampu. Yutiqu, okey, perkataan yutiqu, itaq daripada perkataan itaqah, dia bermaksud qudrah, iaitu mampu berpuasa. Jadi Tuhan kata, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin wa 'alal ladzina yutiqunahu," dan ke atas orang yang mampu berpuasa, fidyatun tu'amu miskin. Kena bayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Macam pelik, betul tak? Awak dah mampu puasa, kemudian kena bayar fidyah. Ini menjadi satu orang kata apa, ada perbezaan pendapat yang majoriti ulama silap mentafsirkan ayat ini. Dan seperti mentafsir yang saya bacakan tadi, apa yang tertulis, okey, saya baca terjemahan balik, dan bagi orang-orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah. Kalau kita tengok di sini, ayat ini bukanlah menyebut tentang penafian, tapi sebenarnya Allah mentasbitkan, menetapkan bahawa mereka ini adalah orang-orang yang mampu berpuasa. Sekiranya Allah kata tidak mampu melakukan sesuatu, Allah akan menzahirkan perkataan tidak. Contohnya dalam ayat Amanar Rasul, kan ada pada ayat la taqata lana bih, la taqah, tidak ada kekuatan. Allah akan menyebut la, tidak. Okey? Jadi maknanya di sini ada kesilapan dalam terlepas pandanglah kita panggil, dalam mentafsirkan ayat ini. Sebab apa? Konteks ayat ini, apabila tersilapnya mentafsir ayat ini, maka itulah terlepas pandang bahawa pensyariatan ini rupanya dia ada peringkat dia. Tahu peringkat diwajibkan tetapi masih lagi beri pilihan, kemudian kedua barulah diwajibkan sepenuhnya. Jadi ayat ini mensabitkan, bukan menafikan. Maksudnya apa ayat ini? Okey, saya baca di bawah dan saya terjemah. Wa 'alal ladzina yaqdiruna 'ala as-siyam wa yastati'u as-siyama biduni usrin wa mashaqqatin wa la yuridu an yasuma li'annahum mukhayyaruna fi as-siyam 'alaihim daf'u fidyah muqabila 'adami as-siyam. Maksudnya apa? Dan ke atas orang-orang yang mampu siyam, berpuasa, yastati' as-siyam, boleh berpuasa, biduni usrin, tanpa ada masalah, tanpa ada kesusahan, wala yuriduna an yasum, tetapi tidak mahu berpuasa, li'annahum mukhayyarun, kerana mereka diberi pilihan, siyam, nak puasa ke tak nak puasa, alaihim, maka ke atas mereka hanya daf'u fidyah, bayar fidyah untuk berdasarkan puasa, bilangan puasa yang tidak mereka laksanakan. Okey, itu sebenarnya yang zahir. Dan berbeza dengan terjemahan yang saya bacakan sebentar tadi dalam ayat 184. Boleh buka. Okey. Dan ayat ini telah dimansuhkan. Kenapa? Sebab saya bagi tahu peringkat pertama setiap satu hukum ataupun pensyariatan itu dia dimansuhkan dan selepas itu datang ayat seterusnya. Itu ayat yang kita baca, syahrul ramadhana alladhina unzila fihi al-Quran ila akhir ayat. Okey. Seterusnya, ayat seterusnya adalah faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Baik, ayat ini dia nak menceritakan tentang siapa yang membayar fidyah dengan rela hati, okay, dan membayar dengan lebih, okay, memberi makan kepada orang ramai, orang miskin, kepada lebih orang ramai, ataupun memberi makanan yang lebih kepada seorang miskin, fahuwa khairul lah, maka fahuwa khairul lah, ini adalah satu perbuatan yang baik baginya. Jadi perkataan tatawwu'
membawa maksud tabarruk, iaitu kita menyumbang, kita memberi tambahan pada sesuatu. Dan tatawwu' itu sudah tentu akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi perkataan tatawwu' ini sebenarnya khusus dalam ayat ini sahaja, dia khusus kepada para pembayar fidyah. Okey. Jadi al-wajibu it'amut ta'am, yang wajib itu, yang bawah itu, yang wajib itu yang dilakukan adalah memberi makan, fidyah dengan memberi makan orang miskin. Dan at-tatawwu' iaitu benda yang tambahan yang kita boleh bagi adalah it'amu aksar min miskin, memberi makan lebih daripada seorang miskin, atau i'ta'il miskin, atau memberi seorang miskin itu aksar minal it'am, lebih banyak makanan. Itu maksudnya. Jadi ayat ini adalah berkaitan dengan orang membayar fidyah. Okey. Dan dalil ini juga secara umumnya menjadi satu, orang kata apa, satu panduan kepada orang Islam bahawa setiap orang Islam ni mesti hendaklah memperbanyakkan amal ibadah. Kita solat, kita buat solat sunat. Okay, mungkin dalam bulan puasa ni kita boleh perbanyakkan solat sunat. Mungkin sebelum ni kita tak sempat. Disebabkan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang Allah memberi ganjaran pahala yang sangat banyak, hebat. Kita tatawwa'a khairah, kita cuba untuk perbanyakkan amal ibadah yang wajib ataupun yang sunat, dan juga dalam semua ibadah-ibadah yang lain. Dan kerana ia baik bagi kamu. Dan ganjarannya, siapa yang memberi sesuatu dengan ikhlas, menghadapkan redha Allah, dia akan mendapat ganjaran, iaitu kasih sayang Allah, dapat mendidik diri ini menjadi seorang yang bertakwa, tambah imannya, bertambah pahalanya, dan martabatnya akan bertambah. Martabatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa, baiklah bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan ayat ini adalah sebenarnya dia adalah sambungan daripada ke atas orang yang mampu berpuasa. Jadi ayat ini sebenarnya adalah dia nak menceritakan bahawa dan ke atas orang yang mampu berpuasa tapi tak nak puasa, maka dia kena wajib. Tuhan sebut pula, kalau kamu berpuasa, baik bagi kamu. Jadi jika kamu mengetahuinya. Jadi maknanya bila ayat ini saja memberitahu para sahabat bahawa puasa itu baik bagi kamu, maka mereka pun akan berpuasa kerana baru saja mendapat tahu akan kebaikan tersebut. Allah sendiri yang bagi tahu. Antasumu khairul lakum. Okey. Jadi antasumu maksud antum, itu merujuk kepada para sahabat. Dan ada juga isu ataupun dalam tafsiran ayat ini di mana mereka mengaitkan ayat ini dengan orang yang sakit dan juga orang yang musafir. Itu sebab bila disebut bila kita kata orang musafir boleh berbuka, tapi lebih afdal dia berpuasa disebabkan ayat di atas. Sebenarnya mafhum ini salah berdasarkan konteks ayat di atas. Konteks ayat di atas bukanlah merujuk kepada orang yang musafir. Memang betul musafir itu boleh berbuka dan lebih baik kalau dia mampu dan dia bukan terpaksa musafir, lebih baik dia berpuasa. Tetapi maksud kamu berpuasa itu lebih baik sebenarnya merujuk kepada orang yang mampu, berkemampuan, sihat, tak ada masalah tapi tak nak berpuasa, just nak bayar fidyah sahaja. Tuhan kata puasa baik untuk kamu. Jadi itu maksudnya di sini ada silap sikit citation di situ. Istishhad kita panggil. Jadi antasumu bukan kepada orang musafir tetapi ada orang bermukim, sihat, kuat dan mampu berpuasa tetapi memberi untuk tidak berpuasa. Dan ini juga merupakan satu tagrib, kan? Dia ni dah kuat mampu puasa tapi tak nak puasa, nak bayar fidyah ya, tapi Tuhan bagi satu semangat. Puasalah, kan? Puasa ni kan bagus. Kita pun kadang-kadang menggunakan tagrib kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan dan orang sekeliling kita. Sama, nampak tak? Allah menggunakan satu uslub pendekatan yang sama, yang sesuai dengan fahaman manusia. Kemudian ayat ini dimansuhkan. Yalah, kalau tak mansuhkan kita puasa, aku tak nak puasa lah. So ayat ini masih digunakan pakai lagi kan. Jadi
mampu puasa tapi bayar fidyah yang tak boleh lah. Itu sebab ayat ini telah dimansuhkan yakni pada peringkat permulaan pensyariatan ibadah puasa. Selepas itu normal option lah kan pada orang mampu tu nak puasa ke tak nak puasa. Okey, dan selepas itu okey kita dah faham isu apa sekarang yang berlaku dalam ayat ini dan jelas bahawasanya bahawa okey rupanya pensyariatan puasa ini ada peringkat pertama di mana wajib puasa tapi diberi pilihan. Nak puasa boleh, tak nak puasa boleh. Dan selepas itu dimansuhkan, turunlah ayat yang seterusnya. Tuhan menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Okey, yang saya garis itulah merupakan satu perintah Allah secara mutlak. Dia kata, siapa yang menyaksikan di kalangan kamu orang Islam, minkum sama macam tadi, asy-syahr. Syahr itu adalah bulan. Maksud syahrun itu bulan. Okey, secara bahasanya syahrul ini membawa maksud suatu yang zahir. Okay, kita selalu sebut dalam bahasa Arab masyhur. Apa maksud masyhur? Samalah macam bulan syahr. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi seorang yang masyhur itu dia kelihatan jelas di hadapan kita, terpapar di dalam skrin TV di mana-mana. Maksudnya jelas akan tubuh badannya, wajahnya. Begitu juga Tuhan mengatakan sekiranya kita menyaksikan bulan Ramadan ini, kita tahu okey Ramadan dah sampai. Falyasum, maka berpuasalah. Okey, dan lepas tu ayat tu sama juga sebab tu man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyam ukhra. Seperti jelaskan tadi Tuhan sebut. Okey, apa sebenarnya? Yuridullahu bikumul yusr. Sebenarnya Allah nak memudahkan kamu. Okey, wala yuridu bikumul usr, dan Allah tak nak memberatkan kamu. Okey? Jadi isunya macam sebelum ni Allah belum mewajibkan secara mutlak dan selepas itu Allah mewajibkan secara mutlak. Tujuannya untuk memudahkan orang Islam. Okey? Dan walitukmilul iddah, dan mestilah kamu menggantikan segala ataupun berapa banyak puasa yang kamu yang tak kamu lakukan, maksudnya berapa hari kamu tak puasa. Okay? Dan selepas itu ini juga merupakan satu dalil atau petunjuk bahawa selepas kita berpuasa dalam tempoh yang sedikit saja 30 hari berbanding dengan 365 hari adalah ayyaman ma'dudat, dan selepas itu Allah nak menyuruh kita supaya tukabbirullah. Okey, iaitu kita bertakbir, iaitu ialah pada hari raya Aidilfitri. Dan bukan sahaja kita bertakbir pada hari itu, juga Allah nak kita bersyukur dengan nikmat yang Dia bagi. Itu sebabnya ini jelas bahawa pada hari raya kita janganlah bersedih. Kita banyakkan takbir dan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Nikmat badan yang sihat. 330 hari kita makan non-stop, minum non-stop. 30 hari saja kita bersihkan enjin kita. Jadi itulah hikmah kita berpuasa. Semoga menjadi orang yang bertakwa, semoga kita menjadi seorang yang bersyukur. Dan samaratus siyam, dan hasil pun dia punya buah bagi puasa ini adalah takbir, iaitu membesarkan Allah, wasyukur lillah, dan juga bersyukur kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini kita dapat melalui ini dengan lebih baik, kerana kita telah pun memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa ini. Mungkin sebelum ni kita faham secara surface, pada hari ini kita dapat memahami dengan lebih mendalam, iaitu kita mentadabbur ayat Al-Quran sehingga kita tahu apa sebenarnya. Rupanya ada peringkat-peringkat pensyariatan dalam pensyariatan puasa disebabkan terlepas pandang di kalangan para ulama. Maka hari ini kita jelas, mudah-mudahan apa yang kita faham itu dapat memberi manfaat kepada kita dan juga orang lain. Dan mudah-mudahan saya doakan semua Ramadan kali ini menjadi lebih baik, dan kita akan sentiasa yakin setiap orang akan cuba untuk mendekati, menemani Al-Quran. Al-Quran menjadi teman dia, maka kita
jagalah adab-adab kita bersama dengan Al-Quran. Kita cuba memahami setiap apa yang kita baca. Moga-moga Allah memberi kita ganjaran pahala yang besar dan mengampunkan segala dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam syurga Al-Firdaus Al-A'la. Okey, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.